Assalamualaikum. Saya Rahayu binti Jonid dari Politeknik Port Dickson. Membentangkan kajian bertajuk Memahami Jenayah dan Keselamatan Cyber. Perubahan masa mengubah pembangunan teknologi maklumat serta mengubah kemudahan dalam perhubungan komunikasi yang lebih efisien, kebergantungan kepada teknologi maklumat dan komunikasi amat tinggi. Penggunaan media sosial tanpa batasan telah melahirkan pengguna cyber yang tiada tanggungjawab, di mana mereka menggunakan penantara cyber sebagai medium jenayah. Jenayah cyber adalah satu bentuk kesalahan jenayah konvensional. Jenayah ini bermaharajalela disebabkan ramai pengguna internet sering alpa dan lalai semasa melayari internet. Kebergantungan pengguna internet telah membuka ruang dan peluang berlakunya jenayah atas talian seperti penipuan, penggudaman, pemalsuan dokumen dan banyak lagi kesalahan. Ali Salman et al. 2018. Jenayah cyber telah mencetuskan satu isu yang serius serta perlu diatasi segera secara besar-besaran, kerana jenayah ini berpotensi mencetuskan impak yang besar dalam pelbagai aspek. Kata lain, jenayah cyber akan menggugat keharmonian dan keselamatan negara seterusnya perpecahan kaum. Peningkatan penggunaan komputer, internet dan telefon bimbit di Malaysia pada tahun 2021 berbanding 2019 dapat dilihat melalui graf Raja 1. Iaitu peningkatan internet sebanyak 12.6%, komputer sebanyak 11.4% dan telefon bimbit sebanyak 12.6%. Matlamat kajian adalah untuk mengenal pasti elemen-elemen tercetusnya jenayah siber, bentuk-bentuk jenayah cyber yang sering terjadi, kesan, akibat, serta akta-akta keselamatan yang telah diwujudkan. Kajian ini juga akan mengetengahkan contoh-contoh kejadian lepas melibatkan jenayah cyber bertujuan untuk memudahkan kefahaman pengguna cyber. Kaedah pustaka atau dokumentasi telah digunakan dalam kajian ini. Kepentingan kajian. Kurang kefahaman atau tidak celik dalam mengenai keselamatan cyber menjadi faktor utama penyebab ramai menjadi mangsa keganasan cyber. Selain itu, kelemahan penguatkuasaan undang-undang juga menjadi punca meningkatnya keganasan cyber. Definisi operasi kajian. Jenayah cyber. 1. Individu yang melakukannya mempunyai niat jahat serta berkaitan dengan komputer. Don B. Parker, 2021. 2. Jenayah cyber adalah apa-apa aktiviti dan perlakuan tidak sah di sisi undang-undang di mana teknologi komputer diaplikasikan untuk menjayakan aktiviti tersebut. Kenyataan dari Jabatan Kehakiman US. Bagaimanapun, kefahaman jenayah cyber bergantung kepada sesebuah negara, contoh Malaysia. Pengiklanan seks, minuman keras, perjudian dan pornografi adalah sesuatu bentuk jenayah, tetapi tidak bagi beberapa negara lain. Jenayah cyber merupakan penyumbang tertinggi kes jenayah yang berlaku di negara maju seperti Jepun, Eropah dan Amerika. Richard B. Longeo, 2011. Faktor-faktor penyebab jenayah cyber. 1. Lokasi menyebarkan jenayah yang fleksibel dan cepat. Penjenayah cyber boleh melaksanakan kegiatan jenayah melepasi sempadan negara kerana dilaksanakan di alam maya. Jenayah cyber boleh berlaku sama ada melibatkan seorang individu maupun bilangan yang ramai, serta boleh menerobosi sempadan satu negara ke negara lain dalam masa yang pantas. Ashrik Fahmi Ahmad, 2012. 2. Rahsia identiti penjenayah suka dikesan. Tiada paparan pelaku di internet. Penjenayah cyber merupakan individu yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi dalam pengaturcaraan komputer. Penjenayah tahu kelemahan perisian komputer membolehkan mereka tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Ruang lingkungan jenayah cyber juga amat luas, berbanding jenayah fizikal. Proses pendakwaan juga berbeza antara keduanya, di mana jenayah cyber agak suka dikesan pihak berkuasa. Musila Laili, 2006. 3. Penggunaan internet kian meningkat. Pengguna internet kurang mementingkan keselamatan dalam alam maya dan mudah terpesona kerana penjenayah pandai bermain kata-kata bagi memancing mangsa,
bertujuan penipuan dan melakukan aktiviti tidak bermoral. 4. Penguatkuasa undang-undang yang lemah. Siasatan yang memerlukan masa lama dan kebanyakan kes terpaksa ditangguhkan kerana penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Kejadian ini dikatakan sedemikian kerana agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab kurang serius dan tidak saling bantu-membantu dalam menangani masalah jenayah cyber. 5. Sikap individu yang suka dikawal. Kebanyakan individu yang terjebak dalam aktiviti jenayah cyber tidak sedar bahawa perbuatan mereka adalah satu jenayah. Terdapat di kalangan mereka melakukan jenayah cyber merupakan satu kepuasan diri, keseronokan dan menguji kehandalan tanpa memikirkan kesan. Realiti jenayah cyber. 1. Sistem dicerobohi atau pengodam hacking. Satu tindakan memasuki sebuah komputer tanpa mendapat keizinan atau kebenaran dari pemilik komputer tersebut atau pihak yang telah dipertanggungjawabkan ke atas komputer tersebut. Chris Reed, 1990. 2. Pengubahan wang haram. Wang dari individu atau sebuah organisasi telah dipindahkan ke akaun simpanan bank pihak penjenayah tanpa kebenaran pemunya akaun. 3. Pencuri maklumat phishing. Dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu pertama mempergunakan manusia, kedua memanipulasikan teknologi, ketiga kedua-duanya sekali. 4. Penipuan cyber, internet fraud. Penipuan melalui media sosial, iklan timbul, IPOP ADS, dalam pencarian internet, telefon penyamar dari bank atau badan berkanun, multilevel marketing, MLM, saham duit cyber dan pelbagai kaedah atau bentuk lain. Akta Siber di Malaysia. 1. Akta Jenayah Komputer 1997. Tujuannya adalah untuk menyediakan peruntukan mengenai kesilapan dalam penyalahgunaan komputer bagi tujuan melakukan jenayah, Anita dan Nazura 2004. 2. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bertujuan untuk mengawal dan menyelia industri telekomunikasi sedia ada dan boleh memberikan tumpuan dalam industri komunikasi dan multimedia. 3. 2012, Peraturan Perlindungan Pengguna Transaksi Perdagangan Elektronik. Ia dijangka meningkatkan keyakinan pengguna internet dalam menjalankan transaksi secara elektronik. Akta ini memberikan perlindungan yang komprehensif dan pada masa yang sama membangunkan e-dagang di Malaysia. Kesan jenayah cyber. Kes jenayah cyber yang telah diterbitkan oleh infografik bernama dikeluarkan pada 12 Julai 2023, seperti jadual 3. Sepanjang tahun dari 2019 sehingga 2022 sebanyak 63,723 suspek penjenayah cyber berbagai kesalahan telah ditahan melibatkan kerugian sebanyak 2,025.8 juta ringgit Malaysia. Macau Scam, Love Scam, pinjaman tidak wujud, belian dalam talian, e-kewangan, pintasan email, dan pelaburan dalam talian merupakan 6 bentuk jenayah cyber utama yang wujud di Malaysia. Sebanyak 98,607 kes telah direkodkan membabitkan kerugian berjumlah 3.3 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh 2017 hingga 2021 bagi keenam-enam kategori jenayah itu. Kesimpulan. Jenayah cyber boleh dibendung dengan membentuk rang undang-undang baru yang mengikut peredaran dan peningkatan teknologi maklumat bagi menangani kegiatan jenayah cyber. Revolusi Industri 4.0 yang bakal tiba, kita perlu bersiap sedia dengan pelbagai risiko dalam penggunaan sains dan teknologi di setiap sektor atau industri di negara ini. Perlu menyediakan masyarakat yang berpengetahuan tinggi serta beretika dalam menggunakan media sosial. Kita mampu untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tanpa kerisauan. Kajian ini diharap 1. Bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. 2. Sebagai sumbangan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum.